Hai Okay. Hari Sonting apa hari? Baik, sekejap. Sekejap masa cikgu nak. Cikgu lupa ya buat disable apa. Sekejap. Ke mana ni? Okey, tak apalah start lah. Okey, nombor 11. Saya terang biasa-biasa tu tak ada ni sangat. Okey. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, untuk soalan 11. Tiga blok konkrit yang serupa disusun dalam tiga keadaan sesuai yang berbeza di atas permukaan lantai yang serupa. Sesusunan yang manakah A, B atau C yang mengenakan tekanan yang paling rendah? So bila tekanan paling rendah ni, bila kita tengok apa saya nak cakap. So bila kita tengok apa tu tekanan dengan kita nampak perbezaan dekat gambar ni ialah luas permukaan, maka kita boleh gunakan formula P sama dengan F per A. Maka bila P dengan F per A, maka P dengan A berkadar apa? Respon. Songsang. Jadi bila mana kadar songsang, bila P tambah, wow cantik kan. Maka A berkurang. So bila tengok soalan kat sini, mana yang permukaan dia lagi besar? A. Ya betul. A. Mana A? Okay, faham? Faham. Okay, faham. Okay, next. Soalan 12. Fajar dapat menunjukkan satu alat mengukur tekanan yang disambung ke satu bekalan gas. Soalan dia, H akan berkurang jika, okay, tengok sini, A, tekanan bekalan gas ditambahkan. So, bila tekanan gas, bekalan gas ditambahkan, confirm lah H akan bertambah. So, A ni kita tolak awal-awal lah. So, A salah. B. Air diganti dengan cecair yang berketumpatan lebih kecil. Nampak macam betul tapi salah. Sebab apa salah? Sebab bila air berketumpatan lebih kecil, nanti dia lagi senang untuk ditolak dengan ni. Dengan apa tu? Daripada bekalan gas tu. Jadi air lagi senang untuk naik ke atas. So, B pun salah. C. Air diganti dengan cecair yang berketumpatan lebih besar. Macam betul. D. Alat mengukur itu diletak pada ni, ngarut. So jawapan dia C. Faham? Faham. Faham. Boleh ni pakai formula apa? Formula tekanan pressure P H rho G. H rho G. Cuba tulis kat situ. Cuba tulis. P sama dengan Buruk. tak apa. P. Okey, itu sama dengan Lawa kan. Susah. Okey. H. Susah saya pakai. Apa tu lagi sikit lagi. G. Okey G. Okey. G ke bawah. Karet dah. Kalau cikgu boleh ke conteng kat kamu? Boleh ke? Boleh Azhar, tadi hari contoh Boleh. Tapi rasa tak boleh. Kat mana? Hari. Conteng cikgu tak boleh. Mana? Sonok cantik Allah. Cakap padam. Okey ya. Okey tak apalah. Dah. Okey lah tu. Okey, jadi apa hubungan antara P pressure dengan H? Height of column bukan pressure dengan height of column. Cikgu nak ni hubungan antara height of column H ni dengan rho. Rho density ni Cuba buat hubungan dia apa? Maksudnya apa? H sama dengan cuba tulis. Ada lukis dia. Tulis. Cikgu nak hubungan antara H dengan rho. So H sama dengan rho per dengan pressure gravity. Siapa nak tulis? Tolong tuliskan. Sekejap cikgu tanya sekejap. Macam mana cikgu nak tulis sekejap Min. Susah nak lukis.
Tengokkan laptop. Tak ada, sekejap. Saya nak Salah lagi. tolong tengah present, saya nak suntik kat sini. Ijat. Oh, tu notik. Apa Min? Apa formula dia? Tak apa. Cikgu dah boleh buat. Age, so hubungan dia, cikgu nak hubungan apa lah kejap. Oh, ialah age. Age Age dengan sama row. dengan, age dengan row. Okay. Age sama dengan pressure per dengan row G. Row G. Okay, so apa hubungan dia? Age dengan row ni. Hubungan dia Songsang. kadar songsang. So kalau kamu nak, dia kata soalan nak apa? Dia nak H tu berkurang. So kalau nak bagi H tu berkurang, rho tu kena naik lah. Kan kena rho tu kena bertambah lah. So rho tu ketumpatan kan, density kan, ketumpatan. So ketumpatan dia kena bertambah. Sebab tu jawapannya adalah C. Okay. Boleh? Boleh. Tengok hubungan formula pun dah tahu dah. Okay. So ketumpatan dia bertambah. Ketumpatan cahaya bertambah, ruang dia berkurang. Okay, next. Okay, next soalan 13. Ajar 9 menunjukkan keadaan bola pingpong apabila air daripada bilik dibiarkan mengalir. Keadaan ini berlaku kerana apa? Okay, sebelum tu Haris. Ini prinsip apa Haris? Archimedes kot. Archimedes. Salah. Prinsip apa ni? Fakrul prinsip apa Fakrul? Fakrul hilang. Okay. So ni dah prinsip Bernoulli. Betul tak? Prinsip Bernoulli. Bernoulli. Jadi dia prinsip Bernoulli apa Haris? Ini prinsip Bernoulli. Kamu Haris? Hilang Haris. So bila prinsip Bernoulli, dia mestilah bertentangan bila ada bernilai tinggi, tekanan rendah, bernilai tinggi. So jawapan dia T, tekanan air di kawasan P kurang dan P kurang daripada kawasan Q. Kawasan Q tinggi. Maka berlakulah prinsip Bernoulli di sini. Faham tak? Tak tahu macam nak serangkan. Okay, yang kat belah P tu air dia laju. Okay, bila air laju, tekanan dia apa? Tekanan dia rendah. So yang ni air dia perlahan lah. Bila air perlahan, tekanan dia tinggi. So P tekanan dia rendah daripada Q lah. Sebab tu jawapan dia D. So bila tekanan kat sini tinggi, bayangkan bawah ni tekanan dia tinggi, dia tolak bola ni ke atas. Sebab tu bola tu dia terapung je ke atas. Okay, faham? Faham. Okay. Faham. 14. Okay, next. Okay, soalan 14. Ni ada apa, hidrolik. Soalan dia, berapakah disim beban M? So, buat 20 ni apa formula dia? Prinsip apa ni? Ni prinsip apa? Haris, apa Haris? Apa nama prinsip ni? Amin, prinsip apa ni Amin? Bisa. Cuba. Yang lain apa respon? Kenapa suara kakak-kakak dah senyap lah kakak-kakak? Oh, mana kakak-kakak? Tidur. Pascal yang Zaza. Ya betul, Pascal. Okey. So tengoklah form Amin jawab apa ni. Dia kata, ni pakai formula ni P1 sama dengan P2 kan. So formula P pressure, P sama dengan F per A. So kamu buat ni kamu buat apa? F1 per dengan A1, yang ni A1. F2 per dengan A2. So dia masukkanlah formula 1, 20 Newton, A area 0.01, F2 tak tahu, area luas 0.02. So dapatlah apa tu? 40.
Ya, okey. So F2 kamu dapat 20 darab 0.02 bahagi 0.01. 40. So ni 40 Newton. Dia nak kg. Bila kg jadilah 4 kg. Okey, betul. Next. Okay, next. 15. Sekejap cikgu dia. Okay, Okey. next. Soalan 15. Darjah di bawah menunjukkan 4 kedudukan hydrometer apabila diletakkan ke dalam 4 jenazah cair yang berbeza ketempatan. Cair yang bernekah yang mempunyai ketempatan yang paling tinggi. Jadi hydrometer ni digunakan untuk mengukur ketempatan. Jadi bila mana kalau hydrometer ni lagi dalam dia masuk, maka lagi rendah dia punya ketempatan. So soalan dia kata yang manakah mempunyai ketempatan yang paling tinggi. Maka bila kata ketempatan yang paling tinggi, maka confirm lah hydrometer ni akan naik paling atas, paling tinggi. So jawapan dia, dia tengok gambar semua, jawapan dia adalah di faham? Okey. Faham. Dia macam tu je konsep dia apa? Semakin tinggi ketumpatan, semakin tinggi ketumpatan cecair, semakin tinggi daya apungan. So paling terapung yang di ni kan, dia terapung kan, dia punya hydrometer dia terapung, daya apungan dia tinggi. So sebab ketumpatan cecair dia tinggi lah. Okay. Okay. Next. Next, soalan 16. Darjah 11 menunjukkan bacaan neraca spring semasa beban berada di udara dan di dalam air. Soalan minta daya apungan yang bertindak ke atas beban. So mudah je, 20 tolak je dengan 14, dapat 6. Dapat? Dapat. Dapat. Okay. Okay. Dan lagi satu, cikgu ni lagi satu konsep. Okay, kamu kena ingat itu. Berat ketara yang hilang adalah dia punya daya apungan. Dan dia juga, daya apungan ataupun nama lain dia apa? Apa nama lain untuk daya apungan? Daya Berat air disesakan. Dari tujah. Tujah ke atas. Ke atas. Ada yang sebut daya apungan, ada yang sebut daya tujah ke atas. So benda yang samalah. Dan itu juga adalah berat air Disesakan. Yang tersesak. berat air yang disesakan. So nilai dia samalah. So kalau berat ketara yang hilang, kamu tolak 20 Newton tolak 14 Newton tu adalah 6 Newton. So itulah daya apungan dia 6 Newton. Dan itulah berat air yang disesakan 6 Newton. Okay, boleh? Boleh. Next. Next. Soalan 17. Okay. Darjah 12 menunjukkan Ali sedang menarik seikat belon gas helium dengan seutas tali. Ali sukar untuk menarik belon itu. Ini ada disebabkan oleh, kita tengok A, gas helium mempunyai ketumpatan yang besar. Salah. Kalau ikut pengetahuan pun memang gas helium ni ketumpatan dia rendah. Kemudian B, ketumpatan udara di persekitaran adalah kecil. Pun salah, tak sesuai. C, isi padu udara isi padu udara yang disesakan oleh belon adalah besar. Macam mana nak terangkan ni? Yang D ni salah. So jawapan dia C. Ada tak faham tak? Okay, maksudnya dia kata dia suka nak menarik belon itu. Dia susah nak tarik belon tu ke bawah sebab belon ni mempunyai daya apungan yang tinggi. Okay, so kenapa dia mempunyai daya apungan yang tinggi? Sebab tengoklah dia punya belon ni kan banyak kan. So bila banyak, banyak isi padu udara yang disesakan. So isi padu udara yang disesakan tu banyak. So bila isi padu udara yang disesakan tu banyak, yang disesakan tu banyak, jadi daya apungan dia tinggi. Okay, semakin banyak udara yang disesakan, semakin banyak dan semakin tinggilah dia punya daya apungan. So dia nak terapung. Tu yang budak tu susah nak tarik belon tu ke bawah. Okay, faham ke? Faham. Faham. Okay, next 18. 18.
Betina apa sih? Dua objek bersentuhan berada dalam keseimbangan terma jika kedua-dua objek mempunyai. So ini tajuk keseimbangan terma. So jawapan dia di so akhir selepas bersentuhan adalah sama. Itu dia. Kalau jisim sama salah, macam betul tu yang sama macam betul tapi salah. C pun salah. Okay. Faham tak? Keseimbangan terma. Maksudnya suhu dah sama lah antara objek sebelah-sebelah tu. Macam termometer dengan manusia kan. Nak check manusia yang demam kan. Contoh nak check kamu tengah demam. Panas, suhu tinggi. Contohnya berapa suhu tinggi? Suhu demam suhu berapa lah? 30 Suhu normal 37. Okey, kalau suhu panas dia demam contohnya 39 darjah Celsius. Badan kamu menunjukkan suhu 39 darjah Celsius. So letak termometer, nanti termometer tu pun akan tunjuk naik kan, dia punya suhu dia 39 darjah Celsius. So termometer dengan badan kamu dah mencapai keseimbangan terma. Okey, next 19. Next 19. Apakah suhu suatu bahan apabila ia sedang menyerap haba pendam pelakuran? So jawapan dia B, pada takat leburnya. B pada takat leburnya. Sebab dia nak apa tu? Pelakuran. Pelakuran tu apa sebenarnya? Daripada apa berubah ke apa? Pelakuran. Pepejal, Pejabat. Cair. cecair. So kita panggil dia pelakuran. Okey. Kenapa dia pendam? Nama dia haba pendam sebab waktu ni sepatutnya kalau ada haba, suhu dia naik. Tapi waktu ni walaupun ada haba diserap, suhu dia tak naik. Okay, suhu dia tetap je kan. Dia tak naik, dia tetap je. So waktu yang suhu dia tetap je. Kalau tengok graf kan macam ni kan. Ni pepejal, ni cecair. So ni kita panggil dia suhu tetap. Haba yang diserap dia tak naikkan suhu pun tapi dia bagi tetap. Itulah sebab tu kita panggil dia haba pendam. So ni ada takat apa ni? Ni ada takat Lebur. Takat lebur. Okey. Kenapa waktu ni haba diserap dia tak naikkan suhu? Dia pendam. Sebab waktu ni dia guna apa? Dalam kimia dah belajar kan dia guna untuk apa? Amin. Amin. Dia guna untuk apa Amin? Apa lah? Ni waktu ni haba yang diserap ni dia tak naikkan suhu pun kan. Tapi suhu tu tetap. Sebab tu kita panggil dia haba pendam. Kenapa dia tak naikkan suhu kat sini? Sebab haba tu digunakan untuk apa? Untuk mengatasi apa? Daya Daya tarikan. Ya, daya tarikan antara zarah-zarah pepejal untuk bertukar menjadi cecair. Cair. Baik. Okay. Next. Kenapa bila cikgu conteng keluar nama cikgu Tahu siapa? Macam tadi ada conteng keluar nama Haris. Macam boleh tahu tak siapa yang conteng. Okay. Next, 20. Next 20. 20 Sebelum kan? memulakan Kamu 20 Siapa 20 siapa? Kamu 20, saya 20 ke? Yelah Lalang 20 lah. Amin 20. Amin 20 betul. Soalan 20. Sebelum memulakan perjalanan jauh, tekanan udara dalam sebuah tair lori ialah 128 kepada suhu 27 Celsius. Panjang-panjang. Manakah kiraan yang betul untuk menentukan tekanan udara dalam tayar selepas perjalanan itu? So, cara dia 132 ni kalikan dengan 300. 300 tu ialah hasil tambah 27 tadi, 27 dengan 273. 27 tambah 273. Okey. Tu yang dapat apa? 300. 300 Kelvin. Okey, suhu darjah Celsius nak tukar Kelvin kena tambah 273. Okey, kat sini sebenarnya ada pembetulan ni. Perasan tak? Ni sebenarnya okey, kalau 128 kilopascal ni pressure. Okey, ni pressure, lepas tu suhu tu temperature. Okey, T1. Dia tanya and then tekanan udara dalam tayar tu menjadi 132 kilopascal. Ni pressure yang kedua.
Dia sebenarnya tentukan ni, bukannya ni tekanan, dia tentukan suhu. Apakah so ada pembetulan kat situ. So tentukan suhu dia. Kalau pressure dia jadi apa? 132 kilopascal. So carilah T2. So kita ada P1, T1, P2, T2 ni hukum apa kelas? Respon hukum apa? P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Ni hukum apa? Yes, betul. Ni hukum tekanan. Okey. So P1 dah dapat kan? 128 kilopascal per dengan T1 kena pakai suhu Kelvin tau. Kalau darjah Celsius tak dapat. So suhu Kelvin 303. Lepas tu P2 132 kilopascal. T2 ni tak tahu. So nak cari T2, 303 darab 132 bahagi 128. Nanti dapat berapa? Amin kira Amin dapat berapa Amin? 303. Tak kira tak? 312. Okey dapat 312 banyak 20 31.4 7. 47. Okey, so ni dalam Kelvin. Kalau nak tukar ke unit darjah Celsius, kalau tadi tukar Kelvin tambah 273. Tolak. Yes, tolak. So 312.47 tolak 273. Okey, tu yang dia tolak tu 273 tu. So dapat berapa ni? 312.47 tolak 273. Dapatlah 39.47 darjah Celsius. Tu jawapannya D. Yang lain faham ke? Boleh? Boleh. Okay. Next. Dah Amin sampai 20 Dah. Okay. 21 siapa 21? Wardah. Okay. Izzat ganti. Izzat. Izzat nak ganti ke? Wadah ada Tak nak ganti. Wadah macam tak ada Izzat. Masuk Izzat. Wadah tak ada Wadah tak ada Zah. Nasib ada Izzat. Wadah suruh Izzat. Nasib ada Izzat. Kenapa Wadah tak ada? Dia tadi tak ada Tapi dia dah beritahu Izzat yang suruh ganti Izzat. Betul tak Izzat? Betul lah. Betul Zat tu. Tunggu Izzat ganti. Betul suruh Izzat ganti ke? Izzat hilang ke? Dah Syahin Zah Syahin. Ni Izzat masuk dah. Izzat. Izzat hilang ke? Ada. Hilang. Ada. Lah kenapa Wadah tak ada? Kejap Skip. Oh kita skip kita. Lah. Bagi Haris jemput Zah. Haris pandai sikit lah. Zat kita terus pergi soalan 30. 1. Okey. 1. Nak share screen ke macam mana ke? Fakrul. Saza tolong sharekan, saya buka mic je kot. Oh. Ni Fakrul 21 Fakrul. 31. 1. Cikgu nak 21. Tak apa. Ganti Haris Zah, ganti Haris. Tak apa Saza ganti ke? Yelah, okay, cikgu ganti. Lagi berapa minit dah? 10 lah sikit Okay, Lagi 20 minit. 26. 15. 16. 15. Wadah nombor phone ni apa Saya nak tengok jawapan dia. Dah lupa pula. Wadah start nombor phone dia daripada mana Wadah ni? 108 Zah. 018. Oh ni. Okey, dia bagi jawapan 21 B. Okey, B. Betul tak B? Dia kata Raja, kejap. Kamu nampak ke apa yang cikgu share ni? Tak. Tak. Oh, kejap. Dia apa yang aku nampak kat situ je SH. Oh, ya ke? Ya ke Haris?
Dah, okey 21. Dah nampak dah? Nampak. Nampak. Okey, so yang ni waktu ni suhu dia suhu bilik. Ini ais yang melebur ni suhu dia sejuk lah, okey. So bila suhu sejuk, apa jadi dengan tekanan udara dia, okey berkurang, kelajuran molekul dia pun mestilah berkurang. So betul, ini jawapan Wadah dia bagi kat Cikgu B. Yang lain faham tak yang lain? Faham kan? Faham. Faham. Next. 22 pula. Okey, yang manakah yang meningkatkan kepekaan termometer klinik ini? Okey, so nak bagi, okey tengok Wadah jawab apa, 22 dia jawab A. Okey betul, so berbuli dia kaca nipis, tube kapilari dia lagi halus lagi bagus. Okey, so menambahkan kepekaan. Okey tak ada masalah kan 22? Okey next, 23. 23 Wadah jawab B. Betul ke B? Okey, 23 B. Ya betul B. Okey, macam nak buat? Dia kata jika jarak Kumari dengan imej Ali ialah 17 meter, berapakah jarak antara Ali dengan Kumari? Okey, ni Kumari. So imej Kumari kat sini lah kan? Ni imej Kumari. Lepas tu belakang dia tu ada imej Ali. Ni imej Ali. So dalam tu dia kata jarak antara Kumari dengan imej Ali berapa? 17 meter. Ni 17 meter. Okey. So kalau sini 5 meter, Kumari dengan cermin ni nak habis dah. Sekejap. Okey, so bila Kumari dengan cermin ni adalah 5 meter, jadi cermin dengan imej Kumari pun 5 meter. Sebab jarak objek sama dengan jarak imej. Okey, jarak objek sama dengan jarak imej. So 5 tambah 5 10 meter. Okey, 5 meter tambah 5 meter 10 meter. So balance yang tinggal kat sini 7 meter. 7 meter. Okey. So berapakah jarak antara Ali dengan Kumari yang sebenar? Okey. So kalau imej imej Ali dengan imej Kumari 7 meter, jadi Kumari yang sebenar dengan Ali sebenar pun 7 meter. Sebab tu jawapannya 7 meter. Okey. Oh Fakrul tak sempat lah Fakrul. Ni kita kalau Fakrul Jumaat tak apa ke? Lepas ni Fakrul kan? Boleh Zah. Boleh Zah. Jumaat, okey. Rajah 16 menunjukkan cermin sisi sebuah kereta. Okay, ni cermin apa ni? Cembung ke cekung ni? Kata apa ni? Cermin tu, okey ni adalah cermin cembung. Okey, so apa dia punya kebaikan dia? Cermin cembung di kereta. Okey, Wadah jawab. Okey, 20 berapa ni? Ni adalah 24. Okey, Wadah jawab A. So betul, medan pelihatan dia luas. Okey. Okey, betul. Next. Cermin ni jugalah kita guna dalam shopping mall kan. Kamu pasal masuk kat shopping mall ke kan, nampak kan cermin cembung nak tengok customer kan. So medan pelihatan dia lebih luas. Okey, 25. 25 Wadah jawab apa? C. Okey, betul C. Tahu tak macam nak kira? Kita pakai formula 1 per F sama dengan 1 per U tambah 1 per V. Okey. Kamu tengok sini. Sini. Kalau 1 per V dia adalah 0.05. Okey, 1 per V. 1 per U dia adalah berapa ni? 1 per V 0.05. Okey, ni paksi Y kan? Ni paksi X kan? So paksi Y dia 1 per V. Paksi X dia 1 per U. Okey, kalau 1 per V dia 0.05, 1 per U dia? 1 per U dia adalah kosong. Faham ke? Faham. Kalau koordinat yang ni pula, kalau 1 per U dia 0.05, 1 per V dia, paksi Y kan? 1 per V dia kosong. So kamu gantikan je dalam formula ni. Ambil lah mana-mana. Kalau kamu nak ambil yang ni, ambil yang ni.
Jadi 1 per F sama dengan, okay, kamu nak ambil, contohnya kamu nak ambil yang belah sini kan. So 1 per U dia kosong, tambah dengan 1 per V dia 0.05. So jadilah 1 per F sama dengan 0.05. So nak cari F, 1 bahagi 0.05. Tu yang dapat 20 cm. Ni sebenarnya ada pembetulan ya, ni bukan meter tau. Ni adalah sentimeter sentimeter negatif 1. Sentimeter negatif 1. So bahagi ni sentimeter lah. Okay, 1 bahagi 0.05 cm dapatlah 20 cm. Faham tak yang ni? Dah tiba-tiba senyap pula dah semua. Respon, faham ke tak? Faham cikgu. Faham. Faham. Okey. Faham. Faham. Tu kalau nak gantikan nilai ni, kalau kamu nak gantikan nilai ni pun boleh. Maksudnya 1 per U dia 0.05, 1 per V dia kosong. Kamu masukkan, nanti akan dapat juga jawapan dia. So nak ganti yang ni pun boleh, yang ni pun boleh. Tak ada masalah. Next. 26. Ni apa ni? Okey, dua objek letak depan kata cembung. Yang manakah betul mengenai image P dan Q? Ya, yang ni kamu buat je. Ni kata cembung Apa? Ni dia punya tips yang cikgu bagi hari tu. Siapa ingat? Ni kata cembung, yang ni kata cekung. Okey, kata cembung apa? Ridwan. Respon Ridwan. Risau. Ridwan. risau. Rimau. Rimau bumbu. Kata cekung apa? Void. Wood. Okey, Ridwan ni objek yang paling jauh lah, iaitu objek yang lebih daripada 2F. Lepas tu yang ni objek yang berada di 2F. Yang ni objek antara F dengan 2F. Yang ni objek berada di F. Yang ni objek yang kurang daripada F. Okey, tengok objek P. Objek P ni objek yang berada antara 2F dengan F. Kan, so yang ni kan. So yang ni lah, iaitu rim. Okey, lagi satu objek Q. Q apa? Q kurang daripada F. Yang ni Okey, so tengok objek P. Dia kata apa? Yang ni magnified Magnified tu besar. Okey, ni besar. Objek Q pun boom. M. M pun magnified juga, besar. Tapi siapa lebih besar? Yang rim ke yang boom ni? Respon. Kalau kamu ikut logik kan, yang atas sekali apa? Diminish. Diminish tu kecil. Okey, kecil. Lepas tu same size. Lepas tu besar. Magnified besar. Yang ni magnified yang ni lagi besar. Magnified yang ni lagi semakin besar. So siapa yang lebih besar? Q ke P? Q. Q lebih besar. Okey. So sebab tu jawapannya adalah apa jawapan dia? So jawapan dia Q lebih besar, P lebih kecil kan. So P lebih kecil daripada Q. Okay. Boleh? Faham ke? Boleh. Okay, Faham. Okay, next. 27. Lagi. Okay, 27. Antara yang berikut yang manakah betul? Okay. Ni kanta objektif. Kanta objektif tu maksudnya kanta objek lah. Okay, kanta objek. Ni kanta objek. Objektif tu kanta objek. Yang ni yang tengok dekat mata ni kita panggil kanta mata. Okey, untuk kanta objek mestilah cahaya daripada objek tu nak masuk. Bila nak masuk cahaya daripada objek yang jauh tu, mestilah kamu nak banyak cahaya masuk. Kalau nak bagi banyak cahaya masuk, kanta objek ni kena besar. Okey, diameter dia kena besar. Kenapa nak bagi diameter kanta objek tu besar? Supaya banyak cahaya boleh masuk. Okey. Yang kata mata ni tak payahlah besar diameter dia So yang ni kata mata ni kecil. Okey, so untuk A dia kata apa? Diameter kanta mata lebih besar daripada diameter kanta objek. Ni betul ke? Respon. Salah. Ni salah Okey. Next apa lagi? Okey. Sekejap Okey. So tadi kanta objek tu besar. Dia selalunya kan kalau besar dia mesti nipis. Okey, dia besar dan nipis. Kalau kecil
Okey, kalau kanta tu kecil, dia tebal dia tebal. Okey. So, kamu kena ingat kanta objek ni besar dan nipis. Okey, yang kanta mata tu kecil dan tebal. Kalau cikgu lukis teleskop pun gambar. Okey, ni gambar teleskop. Macam ni kan, teleskop. Okey. Yang ni untuk kanta objek ataupun kita panggil kanta objektif. Ni nak bagi cahaya masuk. So dia besar lah ya. Dia besar dan nipis. Yang tengok kat mata ni, ni adalah kanta mata. So kanta mata dia kecil dan tebal. Okey, kecil dan tebal. Okey. So lagi satu yang kamu kena ingat inilah semakin nipis kanta, okey, semakin nipis kanta semakin besar panjang fokus, okey. Semakin nipis kanta semakin besar panjang fokus. Sebab kanta tu nipis kan, jadi cahaya dia senang masuk. So panjang fokus dia nanti akan jadi besar. Oh, dah nak ambil kelas Macam tak sempat ke. Dah less than 1 minit dah pun. Okey lah, tak apalah. Ini kita sambung hari Jumaat lah. Boleh ke? Boleh. Boleh. So nanti kita sambung hari Jumaat. So tu sajalah kelas kita. So cikgu dah rekod. Nanti cikgu ni time video. Okay, cikgu sambung pukul 7 nanti. Okay. Dah tu saja. Bye-bye. Terima kasih Zah. Bye. Sudah. Terima Terima kasih Saza. Okay.